Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat sekalian, malam ini kita mengambil kesempatan daripada kedatangan bulan Rabiul Awal untuk melihat satu perkara yang berkait tentang peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peristiwa ini bukan sahaja berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi peristiwa ini kelahiran seorang manusia yang sangat agung menjadi perkara yang penting dalam tamadun manusia itu sendiri. Bukan sahaja kepada Nabi, tapi juga kepada manusia. Ubah suasana, ubah keadaan yang berlaku oleh kerana manusia yang datang ini, manusia yang lahir ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dia buat oleh Nabi Muhammad ini menjadi syariat. Perkataannya menjadi syariat, menjadi agama. Perbuatannya menjadi syariat, menjadi agama. Dan apa yang orang lain buat kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW menjadi syariat dan menjadi agama. Satu perkara yang berlaku tidak berlaku kepada orang lain, tetapi berlaku kepada orang yang bernama Muhammad SAW. Sebab itu cukup penting untuk kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bukan hanya semata-mata spanduk ataupun bukan hanya semata-mata cogan kata ataupun slogan ataupun sekadar sedikit daripada selawat, tetapi lebih besar daripada itu ialah bagaimana kita boleh menghayati peristiwa kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan inilah yang paling penting daripada sambutan Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Rasulullah, ayat tadi Allah Taala kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi diri kamu, sesungguhnya bagi diri kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Ada tempat untuk kita meniru dari segi perkataan dia, perbuatan dia, tindak tanduk dia, akhlak dia, budi pekerti dia. Oleh kerana manusia ni dia suka tiru. Kalau budak yang kecil, dia tiru perangai abang dia yang besar, dia tiru perangai kakak dia yang besar. Kalau pelajar, dia suka tiru kawan dia. Dalam dewan peperiksaan, dia tak boleh buat, dia tiru kawan dia. Orang yang reka kereta, engineer, dia nak buat kereta model syarikat dia, dia tiru kereta lain. Cuma dia ubah sikit-sikit saja, dia adjust lampu, dia adjust bahagian ni, dia letak jadi model hak yang dia keluar. Orang nak buat rumah, dia tengok rumah orang lain, dia tiru rumah orang ni. Lepas itu dia ubahlah sikit-sikit. Budak-budak muda suka tiru artis-artis. Bila ada hak mari artis hak kepala botak sikit, pakat botak belaka. Ada artis ataupun selebriti hak rambut cacang sikit, mari pula peseng rambut cacang. Maka hak yang datang kepada kita ini ataupun perkara hak yang ditiru oleh manusia ini cukup banyak. Macam-macam perkara hak yang ditirunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala
tunjuk kepada kita suatu contoh yang paling baik untuk kita tiru, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang matlamat dia Allah Taala dan hak yang dia nak pergi itu hari akhirat, wa zakarallaha katsira, dan dia ingat kepada Allah Taala dengan cara yang banyak, maka dia akan ambil contoh teladannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang lain daripada itu tak berharap kepada Allah, tak harap kepada hari akhirat, maka dia tidak berharap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan ambil contoh teladannya, uswah hasanahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang cukup penting. Kemudian, mengapa Maulidur Rasul? Kenapa disambut Maulid ini? Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sambut birthday dia. Tak pernah sambut hari jadi dia, yang ke-40 ke, yang ke berapa ke, tak pernah sambut. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga. Tak pernah sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi mereka ikut apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang diajar oleh Nabi. Tapi selepas daripada beberapa lama, apabila umat Islam mula lupa dan juga lalai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarannya, maka ulama buat sambutan Maulidur Rasul ini dengan maksud supaya manusia ini mengingati balik ajaran Islam ini, supaya manusia ini balik, supaya manusia ini ingat balik kepada Nabi, kepada kisah Nabi, kepada kelahiran Nabi, supaya akhirnya lahir kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu maksud daripada sambutan Maulidur Rasul yang dibuat oleh para ulama. Jadi maksud itu baik. Walaupun dikatakan sebagai bid'ah, benda yang Nabi tak buat, tetapi bid'ah itu bid'ah hasanah. Perkara yang baru dia buat tetapi membawa kebaikan, maksud dia ialah supaya manusia ingat balik kepada Nabi. Orang yang biasa mengaji, yang biasa belajar, mungkin dia sentiasa diperingatkan tentang Nabi, terutamanya kalau orang itu dia belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang jarang-jarang, yang kadang-kadang sahaja sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka masa bila dia ingat nabinya, masa Maulidur Rasul ataupun ketika sempena-sempena tertentu. Jadi itu pun mujurlah juga dia boleh ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adakan perarakan, disambut dengan selawat dan sebagainya. Tapi kita kata tak padang dan tak cukup dengan itu. Yang lebih besar ialah mengikut jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Akademi Fantasia yang kelima pun ditangguhkan sehingga ke hari Ahad. Pasal apa? Kerana nak memuliakan ataupun kerana nak sambut Maulidur Rasul itu. Tangguh sehari. Tangguhlah, patutnya berhenti terus. Tak, tapi cuma ditangguhkan sahaja. Tak apalah, maknanya dalam hati itu rupa-rupanya ada juga rasa hormat kepada Nabi. Walaupun tak hormat sepanjang masa, tetapi ada juga hormat ketika-ketikanya. Kita kata iman itu ada, tetapi iman itu tak cukup subur. Maka iman itu perlu disuburkan lebih daripada itu. Muslimin dan muslimat sekalian, maka bila kita kata Maulidur Rasul ini tadi, iaitu maksudnya ialah untuk mengembalikan kita supaya ingat balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah peristiwa yang berlaku dalam kelahiran Nabi ini? Peristiwa sebelum kelahiran Nabi, peristiwa ketika kelahiran Nabi, dan juga peristiwa selepas kelahiran Nabi. Ada 3 tahap peristiwa itu. Sebelum daripada kelahiran Nabi, kita tahu suasana jahiliah yang berlaku. Bukan saja di Mekah, bukan saja di semenanjung Tanah Arak,
tapi di seluruh dunia masa itu. Parsi ada, Rom ada, dua tamadun yang besar, kuasa besar dunia masa itu. Tetapi tamadun Parsi rosak, punah. Ada seorang raja yang dia tak ada zuriat. Bila tak ada zuriat, lalu oleh kerana Parsi ini dikatakan konon-kononnya kerajaan Tuhan, hanya Tuhan yang boleh memerintah, maka si anak ini bersama dengan ibu dia supaya lahir zuriat. Jadi anak Tuhan, mak pun Tuhan, supaya lahirnya zuriat juga Tuhan yang boleh mewarisi kerajaan Parsi. Ini ajaran sesat yang menyesatkan yang berlaku dalam tamadun Parsi. Tamadun Rom pun ada masa itu. Kehebatan Rom dengan Colosseumnya, dengan tiang-tiang Roman yang besar, dengan kehebatan bala tenteranya. Tetapi dari segi penindasan, dari segi jahiliah berlaku cukup besar dan cukup banyak ketika itu. Jadi suasana jahiliah ni termasuklah di Mekah. Dan di Mekah khususnya di sekitar Kaabah itu sendiri. Kaabah kita tahu sebagai tanda tauhid, simbol tauhid Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bina Kaabah itu. Siapa kontraktor dia? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Itu kontraktor dia yang bina Kaabah. Di sekitar tauhid saja, di sekitar Kaabah saja ada 360 berhala. Ini jahiliah dari segi akidah. Jahiliah dari segi sosial, kemasyarakatan, apabila anak-anak perempuan itu ditanam hidup-hidup. Oleh kerana bangsa Arab ni nak kepada kemuliaan, tapi cara dia tak betul, iaitu dia tanam hidup-hidup anak perempuan. Jahiliah dari segi ekonomi, bila sistem riba yang diamalkan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat ambil peluang daripada yang lemah. Inilah yang berlaku ketika suasana jahiliah masa itu. Dan Mekah kita tahu sebagai tempat persinggahan dan tempat tumpuan orang. Orang Arab daripada Yaman, daripada selatan nak menuju ke Syam, mereka akan singgah di Mekah. Singgah di Mekah, di situ ada sumber air, di situ ada tempat manusia berkumpul. Maka bila lihat Mekah ini sebagai tempat tumpuan dan juga tempat persinggahan, lalu dihantar tentera bergajah Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah. Sebab apa orang tumpu ke Mekah? Orang tumpu Mekah sebab di Mekah ada Kaabah. Maka kita kena runtuhkan Kaabah ini. Lalu dihantar tentera bergajah Abrahah. Tapi semua daripada kita maklum, mereka yang merancang, Allah Ta'ala yang merancang. Dan Allah Ta'ala memusnahkan perancangan mereka itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat konspirasi jahat terhadap Kaabah, tapi Allah Ta'ala membalas perancangan mereka, dan Allah Ta'ala yang paling baik perancangannya. Maka Allah Ta'ala menghantarkan burung secara berkumpulan, ababil itu secara berkumpulan untuk memusnahkan tentera bergajah Abrahah. Dan dengan sebab itu, sempena dengan peristiwa tersebut, turunlah surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Adakah kamu tidak melihat apa yang berlaku kepada ashabil fil, tentera bergajah itu? Adakah tidakkah Allah Ta'ala menjadikan usaha mereka itu sesat ataupun sia-sia, punah, rosak, binasa? Allah Ta'ala hantarkan burung secara berkumpulan daripada dengan membawa daripada langit, yang membawa batu-batu daripada neraka sijil yang dituliskan nama mereka pada batu itu, lalu dilontarkan kepada tentera bergajah, dan akhirnya mereka ini menjadi seperti daun yang dimakan ulat.
Tentera bergajah Abrahah akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai tahun gajah. Lahir Nabi pada tahun gajah. Kenapa Allah Taala buat begitu? Tak boleh ke Nabi Muhammad ni kalau dia lahir begitu saja serupa macam bayi-bayi yang lain? Di situ ada maksud. Antaranya barangkali hikmah Allah Ta'ala buat begitu nak bagi tahu bahawa sebagaimana Kaabah ini, walaupun tak ada orang yang nak melindungi Kaabah ini, tapi Allah Ta'ala pelihara Kaabah ini. Maka demikianlah aku akan melahirkan seorang bayi yang akhirnya menjadi Nabi bila-bila, yang akan memastikan Kaabah ini menjadi tempat tumpuan manusia dan menjadi arah kiblat di mana semua umat Islam akan menghadap ke arah Kaabah ini. Jadi oleh kerana Kaabah ini penting, maka tentera Abrahah, tentera bergajah Abrahah tadi, aku tak benarkan dia untuk meruntuhkan Kaabah. Ini barangkali hikmah yang ada di sebalik itu. Ini peristiwa sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa kelahiran Nabi, ada beberapa peristiwa yang berlaku. Antaranya mak kepada Nabi iaitu Aminah bila melihat cahaya ini penuh ufuk langit. Hikmahnya wallahu a'lam, nak bagi tahu kepada kita bahawa bayi yang lahir inilah nanti bila-bila 40 tahun akan datang, bila dilantik menjadi Nabi dan Rasul, inilah orangnya yang membawa cahaya kepada manusia. Cahaya yang menunjukkan kepada manusia jalan hidup atas dunia ini. Maknanya bukan sebarang cahaya. Nabi SAW bila lahirnya dalam keadaan sujud. Telunjuknya menunjukkan ke arah langit, tidak seperti bayi yang lain. Bila datuk Nabi Abdul Muttalib dia tengah tawaf di Kaabah, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki bagi tahu kepada dia, engkau telah dilahirkan seorang cucu. Dia tanya pelik, pasal apa? Pelik ke kelahiran seorang bayi ni, seorang cucu? Orang ni lain daripada yang lain. Bayi ini lain daripada bayi yang lain. Dia lahir dalam keadaan sujud dan telunjuknya menunjukkan ke langit. Mana ada orang, mana ada bayi yang lahir dalam keadaan begitu? Kalau lahir bayi yang begitu, jawabnya terus keluar masuk dalam surat khabar. Tapi hak ni dah. Kelahiran Nabi memang pelik, tapi ada tandanya. Sujud menandakan tunduk pada Allah, telunjuknya menunjukkan ke langit, mengesakan Allah Ta'ala. Kemudian masa lahir Nabi itu juga, Majusi, penganut agama Majusi yang menyembah api selama 1000 tahun, tak pernah padam api tersebut. Tapi tiba-tiba sewaktu kelahiran Nabi, api Majusi itu terpadam. Selepas daripada 1000 tahun tak pernah terpadam. Api padam. Pasal apa api padam? Tak bayar bil ke? Tak, bukan tak bayar bil. Hak ni kerana kelahiran seorang Nabi. Yang nak bagi tahu kepada kita, inilah bayinya bila-bila yang akan memadamkan api Majusi, yang akan menjatuhkan kerajaan Parsi yang besar itu. Walaupun tidak dalam zaman Nabi, tapi selepas daripada Nabi, mungkin di zaman para sahabat dia, tetapi permulaannya bermula dengan kelahiran bayi yang kecil ini, iaitulah Muhammad. Demikian juga anjung istana Raja Rom runtuh. Jadi kita kata dua tempat yang besar dalam tamadun masa itu, Rom dan juga Parsi, terkesan dengan kelahiran bayi yang jauhnya duduk di Mekah. Bayi itu duduk di Mekah, lahir di Mekah. Tapi hak nampak kesannya anjung istana Raja Rom sana, jauh sana, dalam tamadun Rom, dalam kerajaan Rom. Yang berlakunya di sana, di Parsi, ada kaitan di situ. Dua kuasa besar dunia yang akhirnya akan jatuh dengan lahirnya seorang bayi ini. Jadi kita kata, dengan kata lain, ada petunjuk politik di situ.
Bukan hanya semata-mata lahir, tapi ada petunjuk dari segi pemerintahan, ada petunjuk dari segi politik, yang beritahu kepada kita kaitan dengan kejatuhan Rom dan juga kejatuhan Parsi. Ini peristiwa yang berlaku sewaktu kelahiran Nabi SAW. 4-5 perkara ini, macam kita kata tadi, sama juga. Allah Ta'ala tak buat perkara ini dengan saja-saja tak. Tidak dengan secara abas, tidak dengan cara tak ada maksud. Bila Allah Ta'ala buat itu, mesti ada maksud di sebalik itu, yang perlu kita tahu, yang perlu kita pelajari. Baik. Kemudian selepas daripada kelahiran Nabi SAW, 2 peristiwa penting yang kita boleh tengok. Yang pertama, Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab menyambut kelahiran anak saudaranya Muhammad ini. Oleh kerana terlalu gembira dengan kelahiran anak saudaranya ini, maka Abu Lahab telah membebaskan hambanya Suwaibah dan disembelih unta sebagai tanda meraihkan dan juga menyambut kelahiran anak saudara dia Muhammad. Itu pak saudara dia, Abu Lahab. 40 tahun selepas daripada itu, apa yang berlaku? Apabila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang hampir. Bila turun ayat itu, Nabi pun panggil kaum kerabat dia, wahai fulan, wahai fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan. Dipanggil di Bukit Safa, berkumpul di Bukit Safa. Kemudian Nabi uji dahulu, tengok bagaimana sikap kaum kerabat dia ni terhadap diri dia. Adakah kamu percaya kalau aku beritahu bahawa di belakang bukit ini ada tentera musuh yang nak menyerang? Lalu mereka kata, kami tak pernah uji kamu ni, wahai Muhammad, seorang yang bohong. Tidak. Maknanya mereka mengiktiraf bahawa Nabi SAW ini seorang yang mulia, akhlak dia, percakapan dia, perangai dia. Ini mereka iktiraf. Lalu Nabi kata, aku beri peringatan kepada kamu dengan azab yang pedih. Inni munzirukum bi'azabin alim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku beri peringatan kepada kamu dengan azab yang pedih. Lalu apa kata Abu Lahab? Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad sa'iral yaum alihadha ji'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana ini sahaja engkau panggil kami? Cuma nak bagi tahu tentang azab yang pedih? Setakat itu saja. Kenapa Abu Lahab sebut begitu? Sebab Abu Lahab faham daripada kandungan ucapan Nabi SAW. Apa maknanya aku beri peringatan kepada kamu dengan azab yang pedih? Maknanya kamu atas dunia ini, kamu kena tinggal jahiliah, kamu kena tinggal sikap dan perangai kamu yang tak betul itu. Kamu kena buang segala i'tiqad, kepercayaan, sembahan dan cara hidup kamu yang menyeleweng daripada Islam. Kamu kena masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, mengiktiraf hanya Allah yang disembah, Muhammad itu sebagai, aku ini Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ikut ajaran aku, nescaya kamu selamat di dunia, kamu selamat di alam barzakh, kamu selamat di hari akhirat, dan dengan itu kamu akan selamat daripada azab neraka. Itu makna ayat, aku beri peringatan kepada kamu dengan azab yang pedih. Bila begitu, Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Sekali. Nabi tak jawab. Tapi siapa yang jawab? Allah Ta'ala yang jawab daripada 7 petala langit, menurunkan surah yang mencela Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Celakalah 2 tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Abu Lahab sebut sekali je celaka kepada Nabi, tabbalaka ya Muhammad, natamu mama, sekali je sebut. Tapi apa Allah Ta'ala jawab? Tabbat yada abi lahabin wa tabba, celakalah 2 tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Celakalah 2 tangan Abu Lahab dan celakalah dia.
2 kali Allah Ta'ala balas. Kita kata padang ke? Abu Lahab sebut sekali je kepada Nabi. Patut kalau nak kira padang, biar Nabi balas sekali lah natang Abu Lahab. Balas balik begitu. Nabi tak kata. Yang kata ini siapa? Allah Ta'ala yang balas. Dan celakanya Abu Lahab ini 2 kali. Pasal apa 2 kali? Nabi SAW, Allah Ta'ala hantar ni untuk celaka manusia ke untuk rahmat? Untuk rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat, nak bawa perkara baik, nak selamatkan manusia dunia dan akhirat, nak jauhkan manusia daripada azab neraka, biar kehidupan dunia ni molek, kehidupan akhirat molek. Dan mereka sendiri iktiraf Nabi SAW ini sebagai seorang yang baik, percakapan yang benar. Tiba-tiba Abu Lahab kata celaka kepada orang nak tolong dia. Dia kata celaka kepada orang yang baik. Jadi menasabahlah kita kata bila Allah Ta'ala menurunkan surah itu yang mengeji Abu Lahab. Sebab Abu Lahab kata celaka. Kalau dia kata celaka tu kepada orang yang bawa celaka kepada dia, tak apa. Abu Lahab kata celaka ini kepada orang yang baik. Bukan setakat orang yang baik, orang yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia yang tidak ada tolak tandingnya di atas dunia ini. Itu yang dikata oleh Abu Lahab. Maka wajarlah Allah Ta'ala turunkan surah itu. Celakalah 2 tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dan celakanya Abu Lahab ini bukan sahaja dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para sahabat yang membaca suratul Lahab, tetapi dibaca oleh semua orang yang membaca surah ini bila-bila masa sahaja sekalipun. Hak masa khatam Quran ke, hak masa masa khatam Quran, ataupun hak masa dalam sembahyang. Kalau kanak-kanak yang 937 orang tu khatam Quran tu, nescaya dia akan membaca suratul Lahab ini. Baca belaka. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia dan usaha dia tak boleh mengkayakan dia, tak boleh tolong dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Dia akan diselar dalam api neraka yang menjulang apinya. Allah Ta'ala dah gazet daripada awal lagi bahawa Abu Lahab ini akan diselar dalam neraka. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya yang menjadi pencari kayu api, fi jidiya hablum min masad. Pada tengkoknya itu ada tali yang disimpulkan ataupun yang dipintal, ada pakai gitu. Suami dan isteri sama-sama apa? Sama-sama lawan Nabi, sama-sama tolak Islam. Itu Abu Lahab dan isteri dia. Orang panggil sehati sejiwa, seia sekata. Tapi dalam bab apa? Dalam bab lawan Nabi, dalam bab lawan Islam. Ini contoh Abu Lahab dan juga isteri dia. Ini Abu Lahab yang 40 tahun lepas dia sambut kelahiran Nabi SAW. Tapi oleh kerana dia tak terima ajaran Nabi, dia kata celaka pula kepada Nabi, dia lawan Nabi, maka Allah Ta'ala turunkan suratul Lahab kepada dia. Tapi ulama mengatakan, sebagaimana dalam hadis Bukhari disebut, oleh kerana dia bebaskan Suwaibah masa kelahiran Nabi SAW dan dia sembelih unta, maka tiap-tiap hari Isnin, hari sempena dengan kelahiran Nabi itu, diringankan azab Abu Lahab ini dalam alam barzakh. Jadi tiap-tiap hari Isnin ringan azab dia. Relaxlah sehari. Relax sehari. Tapi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kena seksa. Hari Isnin rehat sehari. Hari ni hari Isnin. Tak. Jadi dia rehatlah hari ni sekejap. Tumpang dengar kuliah maghrib sekali tentang Maulidur Rasul. Orang sebut nama dia ni Abu Lahab. Lepas tu, lepas daripada ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kena seksa balik. Tapi nak buat macam mana? Apalah padan dengan sehari yang Allah Ta'ala beri cuti itu, sedangkan 6 hari lagi diseksa dalam alam barzakh.
kita kata rugi juga. Tapi kerana ada sedikit kehormatan dia kepada Nabi masa kelahiran Nabi itu, Allah Ta'ala ringankan azab juga. Tapi sayang dia kafir, dia cela kepada anak saudara dia sendiri, sehingga Allah Ta'ala turunkan suratul Lahab, mencela diri dia. Itu kalau orang yang sambut sikit baru sekali je baru. Kalau sambut betul-betul dan bukan setakat sambut melalui Rasul, ikut Nabi sungguh-sungguh, maka tentulah dia jauh lebih baik daripada Abu Lahab. Tapi syaratnya begitulah, bukan hanya semata-mata sambut hari kelahiran, tetapi mesti mengikut jejak langkah Nabi SAW. Jadi tiap-tiap hari, jadi Abu Lahab barangkali dalam kalender dia tu duk tanda kalau hari Senin tu cuti dia tulis. Tak, cuti umum. Cuti umum dia cuti khas lah, khas untuk diri dia je. Lepas tu hari lain 6 hari tu kena seksa. Jadi kalender dia, dia tampal di dinding dalam alam barzah dia tu, kubur dia tu hari Senin memang bertanda lah. Bertanda cuti khas. Tunggu hari Senin semua lah dia. Sehinggalah hari akhirat. Itu berlaku kepada Abu Lahab. Ini satu contoh. Bagaimana manusia yang sambut kelahiran Rasul tapi akhirnya mencela Nabi, bermakna dia menolak rahmat, dan orang yang menolak rahmat bermakna menempa azab. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, Halimatus Sa'diyah, ataupun kita panggil Halimah binti Abi Zu'aib. Halimatus Sa'diyah, Halimah yang datang daripada Bani Sa'ad. Dia datang daripada perkampungan Bani Sa'ad, pergi ke Mekah kerana nak cari anak susuan. Jadi tabiat masa itu, orang kampung-kampung ni, orang kampung dia pergi ke bandar, Mekah masa tu bandar, dia masuk nak cari anak susuan untuk ambil upah. Nak ambil upah. Cari. Ini bukan carilah ni. Dia cari ni tak jumpa, tengok dia jumpa siapa? Anak yatim. Hak lain tak ada. Tapi daripada balik tangan kosong, minyak kereta habis dah, mari daripada perkampungan Bani Sa'ad. Mujur tak ada tol je. Tak. Minyak habis dah, daripada balik tangan kosong, biarlah bawa balik seorang bayi walaupun anak yatim. Bawa balik Muhammad ni, dan dia tak tahu siapa bayi yang masih merah yang dia bawa balik ni. Dia tak tahu bahawa bayi inilah nanti yang akan bawa rahmat. Bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad masa itu kemarau. Susu tak ada. Kambing tak ada susu. Rumput kering. Bawa balik Nabi, suasana tiba-tiba berubah. Hujan turun mencurah-curah, rumput menghijau, kambing penuh dengan susu dia. Kalau dengan bahasa sekarang orang kata ekonomi makin mantap. Tu bahasa sekarang lah. Ekonomi tu mantap. Ubah suasana. Kalau kita fikir, apa salahnya kalau Allah Ta'ala buat perkampungan Bani Sa'ad itu memang keadaan dia, hujan dah memang turun, rumput dah memang menghijau. Memang rumput ni hijau sama, dia tak jadi warna lain. Kecuali dia jadi warna kuning, itu maknanya nak mati. Ataupun jadi warna lain, tak tahulah. Ataupun dia kering terus. Lepas kuning itu habis dia jadi warna lain. Lepas itu kambing ni memang ada susu. Kambing memang ada susu. Dia bawa balik Nabi SAW pun suasana tak berubah. Macam itu juga Allah Ta'ala boleh buat. Tapi apa relevannya, apa kaitannya dengan perkampungan Bani Sa'ad yang kemarau, kambing tak ada susu, rumput kering, bawa balik Nabi, bawa masuk Nabi, bertukar suasana. Maknanya orang yang menerima Nabi bermakna dia menerima rahmat. Rahmat itu kalau dalam konteks Halimah binti Abi Zu'aib ni, Halimatus Sa'diyah, dia mengubah suasana keadaan ekonomi yang ada di perkampungan Bani Sa'ad. Maknanya orang yang terima Nabi, maknanya dia terima rahmat. Nabi ni masa bila? Masa ni masih bayi, masih merah lagi. Kalau masa kecil pun dia dah bawa rahmat, maka apatah lagi 40 tahun akan datang. 40 tahun akan datang, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi ini, menjadi Nabi dan Rasul, maka tentulah rahmat itu
makin nampak jelas lagi. Ni masa tak ada apa-apa, tak ada Quran, tak ada apa benda, pun nampak dah rahmat dia. Dengan sebab kedatangan dia ke perkampungan Bani Sa'ad, maka apatah lagi selepas daripada diwahyukan menjadi Nabi dan Rasul. Orang yang terima ajaran Nabi masa itu, 40 tahun selepas daripada itu, maknanya orang yang menerima rahmat. Ini dua perkara yang kontradik, yang kita kata bertentangan. Seorang namanya Abu Lahab, awalnya dia sambut kelahiran Nabi, tapi 40 tahun selepas daripada itu dia tolak Nabi, maka dia menolak rahmat, dia menempuh azab. Halimah binti Abi Zu'aib, sewaktu kelahiran Nabi tak pernah sambut kelahiran Nabi pun, tapi bila bayi itu dah mula nak menyusu, dia sanggup nak terima bayi ini, maknanya dia terima rahmat. Allah Ta'ala turunkan rahmat ke perkampungan Bani Sa'ad. Itu dua contoh. Baik, kita kata Nabi ini bawa rahmat. Macam mana yang dikatakan bawa rahmat ini? Allah Ta'ala sebut tadi dalam ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Dalam tafsir disebut, antaranya tafsir Fakhrul Razi dan juga tafsir-tafsir yang lain, dua bentuk dia kata. Rahmat ini dari segi agama, rahmat dari segi dunia. Rahmat dari segi agama, kita tahu manusia masa itu sesat. Ahli kitab masa itu bingung. Ahli kitab bingung. Pasal apa bingung? Baca dah dalam kitab Taurat, dah baca dalam kitab Injil, akan ada Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad, nama dia Muhammad. Tapi mana dia? Tak ada sampai pun lagi. Duk tunggu, tak datang. Jadi ahli kitab dalam keadaan bingung. Manusia pula sesat. Dari segi akidah, dari segi semua perkara, tenggelam dalam jahiliah cukup dahsyat. Tiba-tiba Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad. Maka bila lahir, manusia yang mencari kebenaran tadi, jumpalah kebenaran. Manusia yang cari perkara yang hak, perkara yang sebenar, maka dia bertemulah. Dengan sebab kelahiran Nabi SAW. Itu namanya rahmat. Cuba bayang, bagaimana sekiranya Allah Ta'ala tak bangkitkan Nabi dan biarkan manusia ini terus berada dalam sesat. Orang yang tanam hidup-hidup anak perempuan terus dalam keadaan begitu. Yang sembah berhala, semua sembah berhala. Yang mengamalkan penindasan terus mengamalkan penindasan. Agak-agaknya daripada zaman jahiliah itu, yang tak lahir Nabi Muhammad sampai ke zaman kita ni agak-agak jadi benda agaknya. Rasa-rasa lah. Rasa-rasa jadi persengguan. Akan jadi seperti saya, akan jadi seperti Pak Ahmad, akan jadi seperti orang lain ataupun sebagainya. Rasa tak ada. Tak. Semua akan jadi manusia jahiliah belaka. Tanam hidup-hidup anak perempuan. Kat mana? Kat Bukit Kuang. Tak. Waktu tu kita kata belah-belah lahir Nabi Muhammad tu pun dok buang anak lagi. Dok buang anak. Itu lahir Nabi Muhammad. Kalau tak lahir Nabi Muhammad, tak tahulah. Tapi masa kecil buang anak perempuan, masa besar cari perempuan juga. Masalahnya, mujur jumpa orang perempuan, bolehlah juga zuriat tu berkembang. Kalau tidak, tak tahu orang perempuan pergi ke mana. Dalam keadaan Nabi Muhammad lahir pun penindasan tetap berlaku. Dalam sistem ekonomi, riba misalnya, yang berlaku zaman kita sekarang, sebab ekonomi kita berdasarkan ekonomi kapitalis. Itu dalam keadaan lahir Nabi Muhammad. Kalau tak lahir, apa jadi? Wallahu a'lam. Tamadun kebendaan mungkin ada, tapi nak cari manusia yang baik, manusia yang beriman, taat kepada Allah, ikut ajaran Islam, berakhlak mulia, barangkali tak ada. Sebab Allah Ta'ala tak lahirkan Nabi Muhammad. Jadi kita kata, bila lahir Nabi Muhammad, maknanya manusia yang sesat tadi akan dia jumpa jalan dia. Ahli kitab yang kebingungan, dok tengah bingung begitu, akhirnya dia jumpa siapakah yang Nabi, siapakah Nabi yang selama ni disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu juga antara rahmat Nabi SAW ini ialah Allah Ta'ala percepatkan hisab pada hari akhirat bila-bila. Hari akhirat bila-bila manusia
berada di padang mahsyar. Matahari cukup hampir dengan kepala. Tunggu dah lama dah. Tunggu begitu lama sehingga orang kafir kata, kalau kami dihumbankan ke neraka pun ke neraka lah. Yang penting nak selesai daripada padang mahsyar. Nak selesai daripada padang mahsyar. Maka dicarilah Nabi Adam, dicarilah Nabi-Nabi yang lain. Lepas seorang, lepas seorang. Semua minta uzur, semua minta maaf. Last kali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kata, akulah yang paling layak untuk perkara itu. Nabi pun sujud. Allah Ta'ala firman kepada Nabi, kata, irfa' ra'sak ishfa' tushaffa' wasal tu'ta. Angkat kepalamu, mintalah syafaat, nescaya engkau akan diberi syafaat. Pohonlah kepada Allah, nescaya engkau akan diberi. Nabi pun minta kepada Allah supaya dipercepatkan hisab. Itu namanya rahmat. Kalau tidak, kita tunggu berapa lama ke akhirat bila-bila, tak tahulah. Nabi Adam tak boleh terima, talak. Nabi yang lain pun begitu juga. Nabi itu bukan orang lain, Nabi. Dia kata dia tak layak untuk syafaat uzma ni, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu rahmat di hari akhirat bila-bila. Yang lain bentuk rahmatnya syafaat yang lain-lain daripada syafaat uzma tadi. Orang yang masuk neraka nak dikeluarkan daripada neraka, orang yang tempoh dia lama dalam neraka dipendekkan, orang yang masuk dalam syurga tanpa hisab. Ini di antara bentuk-bentuk syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh beri kepada manusia pada hari akhirat kelak. Itu dari segi agama. Rahmat dari segi dunia macam mana? Yang pertama antaranya, manusia asalnya hina. Duduk dalam kehinaan, jatuh martabat dia, lebih teruk daripada haiwan. Berada dalam peperangan cukup lama. Aus dan Khazraj beratus tahun dia perang sama-sama dia. Itu sama-sama Arab. Tapi perang berapa lama? Dengan peperangannya, dengan pembunuhan dan sebagainya. Tapi bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dipersaudarakan, akhirnya jadi baik. Manusia, dia jadi manusia, dia tak jadi macam binatang. Itu dunia. Antaranya, azab tak turun secara menyeluruh. Umat zaman dulu Allah Ta'ala beri tempoh 3 hari 3 malam, 7 hari 8 malam. 3 hari 3 malam ni bukan pakej percutian dah. Pakej percutian dilangkaui ke mana-mana bukan. 3 hari 3 malam ni peluang untuk kamu bertaubat, ikut Nabi ataupun tidak. Kalau kamu tak ikut, akan turun azab 7 hari 8 malam. Begitulah keadaan dia. Dan bila sampai masanya, Allah Ta'ala kenakan azab. Bani Israel tak ikut Nabi, bertukar menjadi kera dan babi. Rupa bertukar menjadi kera dan babi, kalau mengikut satu pendapat ulama'. Ada setengah kata tak tukar rupanya, tapi tukar perangainya, menjadi kera dan babi. Kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala angkat bumi, terlangkupkan, terbalikkan. Terlangkup dan terbalik. Sekarang ni pun kita kata tak jadilah kera dan babinya, tapi mungkin perangai itu masih ada lagi. Tapi tak ubah, dia tidak akan ubah jadi macam dululah, kera dan babi dulu. Cuma kalau ada sekarang ni pun mungkin perangainya. Kalau perangai babi ni macam mana? Babi ni jenis sondor belaka, membujur lalu melintang patah. Ada benda depan, ia belaka. Kita kata membujur lalu melintang patah, tolak batu dengan kayu. Ni jangan. Batu pun ambil, kayu memang nak lah, kayu balok terutamanya kan. Jadi apa saja yang ada depan ni, ia belaka, sondor belaka. Ini nama dia perangai babi. Dia ambil belaka, tak kira halal, haram ke, hak aku ke, hak mung ke, hak orang lain ke, boleh ke tidak ke, selagi kera. Kalau kera ni perangai dia macam mana? Antaranya, kalau dia makan, dia makan, dia letak batu penuh gembor dia sebelah kanan, tak makan lagi, tak telan lagi. Orang beri nasi lagi, orang beri makanan lagi, makan, letak sebelah kiri pula, penuh kanan kiri. Kalau ada lagi barangkali, ambil lagi.
hok sini ada dah sipang ni. Tapi bila ada temung tu, ambil lagi. Orang lain tunggu dulu. Yang penting biar aku boleh, biar penuh ni apa. Tu dia antara perangai kera hok yang saya tahulah. Kalau orang hok biasa dengan kera sebagainya, mungkin lebih daripada itu lagi. Kalau pepatah Melayu ada sebut, seperti memberi bunga, seperti kera mendapat bunga. Jawab dia, tak pandai menghargai orang lain. Itu pun perangai kera juga. Ataupun jenis kera kena belacan. Tak? Jenis, kalau sekarang ni ramai hak jenis macam tu. Kera kena belacan, terkinja-kinja. Kalau ada konsert apa-apa ke, tengoklah dalam TV tu. Tak? Terkinja-kinja. Orang di kiri barat atas pentah ni begini je. Dia macam ni. Tak tengok? Macam tu. Tapi orang tak mengajaran sesat pula. Tapi itu dia antara pengangai kera lah nama dia. Terkinja-kinja, macam kera kena belacan. Jadi walaupun azab tak turun menyeluruh, ataupun di antara rahmat Nabi SAW ini, azab itu dia tak turun menyeluruh. Kalau kena pun sikit je. Dekat California sekejap, puting beliung. Dekat Jepun sekejap, dekat Aceh sikit, dekat Johor sekejap, sebulan dua, dekat Putrajaya sekejap, tanah runtuh, dekat Shah Alam sekejap, banjir kilat. Begitulah. Tempat lain sikit, gempa bumi, gunung berapi sikit, tapi dia tak menyeluruh. Dengan sebab kedatangan Nabi SAW. Kalau umat zaman dulu, minta maaf. Walhal umat zaman dulu, dia buat dosanya. Kalau umat Nabi Syuaib, selain dia tak beriman kepada Nabi, dia tak menimbang dan tak menyukat dengan betul. Untuk diri dia cukup, tapi untuk orang lain tak cukup. Maknanya dia buat mungkar ekonomi. Satu je. Umat Nabi Lut, dia buat homoseks. Laki sama laki. Itu kejahatan yang dia buat. Setiap umat tu kita nampak kejahatan dia itu. Selain daripada dia syirik lah, ataupun dia sekutukan Allah Ta'ala, ataupun dia tak percaya kepada Allah. Tapi umat Nabi Muhammad ni, apa benda yang dia tak buat? Homoseks ada, ikut kaum Nabi Lut. Mungkar ekonomi, tak cukup sukatan dan timbangan, ada. Apa sahaja perkara yang pernah dia buat oleh umat zaman dulu, dibuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan sebab kelahiran Nabi, maka Allah Ta'ala tak timpakan azab yang menyeluruh. Walaupun umat Nabi Muhammad ni buat, masih diberi peluang. Tujuan dia supaya manusia ni dipikir balik, supaya dia bertaubat, dan supaya dia tinggal perkara mungkar dia, supaya dia tinggal perkara dosa dia. Kalau kena serupa macam umat zaman dulu, jawab dia lama dah habis. Tak ada dah. Tinggal berapa orang agaknya, hak yang baik, hak yang molek. Kemudian antara rahmatnya juga ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini, ialah ajaran yang menyeluruh untuk dunia dan juga untuk akhirat. Ini di antara rahmat kedatangan Nabi. Kalau Nabi Isa dulu, dia tak sempat berkahwin. Bila tak sempat berkahwin, orang nak tiru dia contoh perkahwinan macam mana yang boleh, yang tak boleh, tak boleh nak ikut. Orang Kristian kalau jadi padri, tak kahwin, tak boleh kahwin. Walhal kahwin ni fitrah manusia. Tapi Nabi SAW, orang boleh ikut perkahwinan dia. Kahwin dengan dara, anak dara, kahwin dengan anak janda, anak juga. Kahwin dengan ataupun sebagai bapa misalnya. Nabi Isa tak ada. Nabi sebagai pemerintah, apabila dia melaksanakan hukum Islam di Madinah, maka orang boleh tiru dia dalam sistem ekonomi dengan sahabat. Pendek kata, dalam seluruh aspek kehidupan orang boleh tiru Nabi SAW. Tapi Nabi Isa, dia tidak sempat memerintah, dia tidak sempat berkahwin. Hanya beberapa tahun saja dia jadi Nabi, kemudian dia angkat ke langit.
Sebab itu akhir zaman nanti bila Nabi Isa turun balik, bila Nabi Isa turun balik, Nabi Isa akan mentadbir dan menguruskan dunia ini mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikut syariat Injil, tidak. Kerana syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang lengkap. Itu namanya ajaran yang syumul, ajaran yang menyeluruh, ajaran yang cukup lengkap. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila dalam kita menyambut Maulidur Rasul ini, kita kata bahawa yang kita sambut ini bukannya calang-calang orang, bukannya manusia yang biasa, tapi manusia yang cukup luar biasa. Perkataan dia, perbuatan dia jadi syariat, jadi undang-undang, jadi peraturan. Dan bila manusia, bila dia nak buat ranking 1, 2, 3, 4, 5 manusia yang paling hebat, akhirnya dengan cara terpaksa ataupun dengan cara suka, dia akan letak juga nama Muhammad itu di antara orang yang berada di tempat yang teratas. Lain daripada hak dia kata, hak yang disebut sebagai Jesus ke sebagainya, ataupun orang-orang yang lain, tokoh-tokoh ternama dunia yang lain. Tapi dengan cara tak langsung, sedar tak sedar, dia akan letak juga Muhammad itu sebagai seorang yang hebat. Maka kita kata inilah kelahiran seorang manusia yang kita sambut kelahirannya pada malam ini, yang menjadi kewajipan kepada kita untuk kita mengikut Nabi. Hak yang bimbangnya ialah apabila kita mengaku diri kita ni, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi takut-takut kalau Nabi itu sendiri tak mengaku kita sebagai umat. Itu yang kita bimbang. Pada hari akhirat kelak, bila orang dah berlaku hisab, hitungan amalan, dapat melalui titian sirat, melepasi titian sirat sampai ke seberang sana, nak minum telaga Kausar, malaikat tak benarkan. Nabi kata, wahai malaikat, pasal apa engkau halang mereka ini? Bukankah mereka ini umat aku? Macam mana Nabi kenal orang ini umat dia? Sebab umat Nabi Muhammad ni boleh dikenal dengan kesan daripada wudu. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya. Maknanya orang ni orang semayang, bukan tak semayang. Jadi orang semayang juga boleh kenal melalui cahaya daripada wudu. Tapi malaikat tahan, tak beri minum. Lalu apa kata malaikat? Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang dia buat oleh umatmu selepas daripada kewafatanmu. Selepas daripada mu mati, selepas daripada engkau wafat, engkau tak tahu apa yang dibuat oleh umat engkau. Hak aku suruh ataupun hak yang kau suruh, syariatnya begini, ajaran agamanya begini, sunnahnya begini, peraturannya begini, hukumnya begini, mereka tak buat, mereka tak amal, mereka tak laksanakan. Yang dibuat adalah perkara-perkara yang lain daripada itu, tetapi disandarkan kepada agama misalnya. Ini namanya sebab apabila tidak dibenarkan meminum daripada telaga Kausar. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mengikut ajaran Nabi, bukan saja yang menyambut Maulidur Rasulnya, tetapi juga yang membesarkan Nabi dalam semua keadaan, dalam semua masa, dalam semua tempat, dan mengikut sungguh-sungguh ajaran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.